Okey, Assalamualaikum cikgu-cikgu. So, sekarang kita dah berada dalam kita punya Google Drive yang mana kita dah copy 3 folder untuk sistem memo guru. Okey, so yang pertama kita ada tapak memo guru. So, kita double klik dekat sini. So, kita akan tengok satu paparan di mana semua data yang kita isi dalam Google Form akan berada dalam tapak memo guru ni. So, dalam tapak dekat atas ni dia ada banner sekolah. So, ini nanti cikgu boleh edit sendiri, letak banner sekolah cikgu masing-masing. So, utama daripada tarikh memo ini dibuat, agenda dan arahan kepada semua. Okey, so yang kedua ialah bahagian responses. Iaitu maksudnya kalau kita masukkan data daripada Google Form, dia akan keluar dekat sini. Dan yang ketiga ialah Google Form. Okey, so dekat sini sekarang ni kita akan belajar cara untuk mengedit Google Form. So, cikgu tengok Google Form ini dia boleh diedit. So, kalau cikgu klik dekat sini, tengok dia boleh edit. So, saya gunakan numbering supaya senang kita nak linkkan kita punya Google Form ni kepada tapak memo guru yang asal tadi. Okey, so pertama cikgu edit dekat sini. Maksudnya kita nak hantar notisi ni kepada siapa. So, kalau cikgu nak padam, cikgu nak buang kan, cikgu just pangkah je. Cikgu remove semua. Lepas tu cikgu ambil senarai nama guru pada sekolah cikgu. Cikgu just pastekan saja dekat sini. Cikgu remove, cikgu tambah cikgu-cikgu, nama sekolah cikgu-cikgu semua. Okey, so ini untuk bahagian satu ialah kepada siapa. Okey, yang kedua ialah siapa yang tulis memo ni. Maksudnya, biasanya untuk penulis memo ni adalah setiausaha bahagian. So, pun sama konsep dia, cikgu remove semua nama yang ada kat sini. Tekan remove. Lepas tu cikgu masukkan nama guru sekolah cikgu sendiri. Tak payah type satu-satu, just copy paste je. Dia akan automatik semua terus tersusun kat sini. So, ini penulis notis. Okey, so yang ketiga ialah perkara utama. Perkara utama yang hendak dibincangkan. Contoh ni mesyuarat apa? Mesyuarat penelitian, mesyuarat kurikulum, mesyuarat co-kurikulum. Okey, so tarikh. Dekat sini cikgu boleh untuk tulis tarikh. So, yang seterusnya ialah tempat pertemuan. Nombor 6, masa pertemuan. Yang ketujuh, agenda pertemuan. Contoh agenda yang pertama, apa yang kita nak bincangkan. So, nombor 8. Iaitu daripada agenda pertama, kita nak buat agenda yang kedua. Okey, so start daripada agenda yang kedua ni, saya mulakan bahagian section. So, maksudnya, kalau kita ada agenda yang kedua, bila kita klik ya, dia akan terus bersambung kepada bahagian section yang kedua, itu untuk masukkan agenda yang kedua. Okey, so agenda kedua pun, lepas kalau kita isi Google Form nanti, kalau kita tekan ya, dia akan sambung ke agenda yang ketiga. Okey, so ni agenda yang keempat, yang kelima. Okey, so dekat sini saya buat sampai agenda yang kelima je. Contoh, cikgu ada banyak sangat benda nak bincang. Biasanya contoh mesyuarat SPM kan. Okey, agenda yang kelima. Sebelum bahagian yang section 6 ni adalah bahagian penutup. Maksudnya kita nak arahan apa. Arahan yang maksudnya mesyuarat tu nak suruh bawa apa dan juga masukkan email ni supaya bila kita isi ni, bahagian tapak memo yang kat sini dia akan hantar kepada email individu. Okey, so katakanlah ini agenda yang kelima. So, kita nak tambah agenda yang keenam. Okey, so cikgu klik dekat sini. Tekan kat sini, add section. Okey, add section, kita namakan dekat sini ialah agenda ke-6. Okey, agenda ke-6. Lepas tu bahagian soalan ni, kita ambil duplicate. Silap. Okey, ni kita ambil dekat sini. Agenda ke-6, kita add question. Okey, kita copy paste je yang atas. So, yang atas tadi ni nombor 15. So, kita tukar dekat sini nombor 16. Okey, so ambil yang ni, kita copy balik je yang atas. Cuma kita tukar dia punya arahan. Okey, nombor 16 bawah dia kita klik kat bawah ni description. Okey, kita paste. Sebab ini agenda yang atas ada agenda kelima. Masukkan agenda ke-6. Agenda ke-6, contoh agenda ke-6 daripada
6 agenda. Okey. So, tengok ni nombor atas nombor 15, yang bawah nombor 16. Okey, so yang bawah ni juga, perasan tak? Yang atas ni 16, yang ni pun 16. So, dia tak boleh ada nombor yang sama. Okey, tengok nombor 4 tadi, 13, 14. Setiap agenda dia ada 2 soalan. Maksudnya kalau kita tidak, dia akan terus kepada section yang paling last. Section yang paling last. Okey, so yang ni, kita nombor 14. Okey, 15. Okey, kat sini pun tertinggal lagi satu soalan, iaitu yang soalan yang ni. Nak menambah agenda kelima. Okey, cikgu klik dekat sini 15, tambah lagi satu soalan. Okey, copy paste tadi 15. So, yang ini kita tukar kepada nombor 16. Nombor 16. Ambil multiple choice. So, jawapan dia ya. Bawah ni jawapannya tidak. Ya dengan tidak. Okey, ya tidak. Ingin menambah agenda kelima. Ini pun kita kongsi. Kita share. Okey, dekat sini nombor 16. Klik dekat sini description. Ingin menambah agenda ke 6. Okey, ya tidak. Okey, sampai dekat sini. Kita klik butang ni. Go to section based on answer. Nah, yang 3 titik bawah ni. Okey, maksudnya kalau dia tekan ya, go to next section. Kalau dia kata tidak, kita nak dia terus kepada agenda yang terakhir. So, ini untuk nombor 16. Maksudnya kalau kita ada nak tambah lagi, maksudnya daripada agenda yang kelima, nak tambah ke agenda yang keenam, kita kena buat yang ni. So, agenda yang keenam ni adalah agenda yang terakhir. Cuma ada satu soalan je. Maksudnya, yang last kali, dia isi agenda keenam. Lepas tu, dia akan terus kepada bahagian penutup. Okay, kalau cikgu klik kat sini, cikgu perasan tak ada response validation. Yang ni cikgu remove je. So, tak perlu. Okay, habis. Okay. Yang ni semua dah save. Okay, cikgu tekan preview. Okay, kita cuba isi. Okay, contoh yang pertama, semua guru. Penulis memo. Perkara utama. Isi je untuk kita tengok masuk ke tak pada bahagian responses. Ya, tengok. Agenda yang kedua. Ingin menambah agenda ketiga. Ya. So, bila kita tekan ya kat sini. Tengok dia akan, agenda ketiga dia akan bersambung pula kepada agenda yang keempat. Okey, cukup 4 agenda. Tak mau dah. Kita tak ada agenda kelima, tak ada agenda keenam. Kita tulis tidak. Bila kita tekan next, dia akan terus kepada agenda yang paling last. Betul, kat sini kita masukkan email. Okey, submit. Email tak boleh hentam sebab dia kena pakai format dia sendiri. Okey. Okey, dia mesti ada add dot apa. Okey, submit. Okey, maksudnya dah diterima. Okey, kita check pada tapak responses. Okey, so tadi kita pilih Rajaswari. Okey, sampai hujung. Maksudnya data ini telah link dengan kita punya responses. Okey, itu saja untuk bahagian edit tapak Google Form.